masa yang sama kita tak nampak untuk yen pair jatuh. Sebab itu saya tak katakan kita dalam sentimen negatif. Cumanya khusus kepada sektor teknologi tadi, dan kita nak lihat pada US session pada malam nanti, apa reaksi daripada Wall Street selepas sell off dekat tech sector bermula dari Wall Street pada malam tadi. Dan kita nampak waktu Eropah ni masih berterusan. Jadi kita tengok adakah dia akan berterusan pada sesi US pada malam nanti, Safdul. Boleh bincangkan lebih lanjut tentang ni dalam sesi sejam Zul sampai pukul 6 kejap lagi. Waalaikumsalam Galih, Makcik. Makcik dah nak off dah ni. Makcik nak pergi beli sate. Ha. Sate tak apalah, sate jauh sikit dah, dia lain daerah. Tak apa, tak apa. Jangan buat hal. Kita jaga kita, Kita Safdul. jaga kita, betul. Hmm. Grab ada. Nak tunggu Galih jaga kita memang tak ada lah. Galih ni. Lambat lagi nak sampai tu. Bila Galih nak sampai? Alright, okay. Okay Zul, ready ya? Ready dah. Ready. Okay, silakan Zul. Thank you, Datul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi penutup kita untuk ruang lanjutan lokal dari jam 5 hingga jam 6 dalam segmen analisa pasaran. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita direct pergi kepada market. Daripada sudut data pasaran, kalender tak ada banyak dalam kalender pada semasa. Kita ada ZEW daripada Germany punya analis punya survey yang menyatakan bahawa dijangka ekonomi sentimen adalah lebih positif, ke arah depan sentimen adalah lebih positif. Kita ada untuk tak ada banyak sebenarnya pada waktu Eropah tadi. Kita ada Jerman punya WPI, kita ada untuk Italian Industrial Production menunjukkan angka yang lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Ke depan kita sedang tunggu annual budget untuk Australia. Market menjangkakan perbelanjaan fiskal yang lebih rendah, defisit yang lebih rendah sebabnya ekonomi Australia berada dalam keadaan yang lebih positif. Dan kita ada pasaran ekspor yang berteraskan kepada komoditi di Australia adalah lebih tinggi, lebih positif. Jadi ini menyokong kepada GDP, ini menyokong kepada pendapatan, ini menyokong kepada collection kerajaan daripada cukai dan juga daripada levy yang dikenakan. So, tak ada banyak. Kita sedang tunggu Bailey pada malam nanti. Kita tunggu Jolt job opening. Tapi untuk sudut data tak ada banyak. Sentimen seperti saya sebut tadi berada dalam keadaan lebih negatif pada waktu ini. Bukan sentimen, saya tak nampak sentimen negatif-negatif. Ia lebih kepada sektor tertentu dan dia mempunyai impact kepada sektor lain. Tapi ini fokus kepada sektor teknologi, di mana kita ada masalah bekalan chip yang untuk buat phone, untuk buat TV, untuk buat alatan elektronik. Dan masalahnya bila ekonomi buka, semua orang perlukan chip yang sama. Production dah berhenti semasa COVID-19 tu. Ekonomi buka, semua orang nak benda tu yang sama untuk hasilkan produk yang sama. Intel perlukan yang sama, Apple perlukan yang sama, kereta Ford pun perlukan yang sama, menyebabkan kita ada supply chain punya masalah kepada supply. Dan ini menyebabkan kita ada tekanan harga daripada bekalan barang tak banyak, harga naik. Itu satu, barang tu dah tak ada, jadi production terpaksa berhenti. Jadi kita jangkakan, pelabur menjangkakan untuk sektor teknologi akan terkesan daripada masalah bekalan chip ni. Dan kita nampak pelabur mula beralih. Masalahnya
syarikat-syarikat teknologi ni syarikat besar. Apple, Intel, Google, Facebook, syarikat-syarikat ni syarikat besar. Dan the thing is, diorang membentuk dan memberikan weighting ataupun berat yang banyak kepada indeks. Jadi bila saham diorang jatuh, biarpun saham sektor lain tak jatuh, dia pull down the reading untuk indeks. Dia menyebabkan indeks jatuh lah. Itu sebabnya. But I don't see this as risk off pada semasa, not at the moment. Sebabnya biarpun kita nampak angka 2%, ada yang sampai 3% dekat Jepun. Tetapi kalau kita lihat dekat pergerakan untuk yen pair tak jatuh. Kita tak nampak benda-benda asas Kita tak nampak seperti seperti bond menaik. Kita tak nampak benda-benda tu. So sebab itu saya tak katakan kita dalam risk off. Saya tak nampak benda tu berlaku. Untuk bond tak melonjak naik. Mungkin melonjak pada malam nanti, kita tak tahu, tapi tak ada peningkatan kepada bond untuk jangka pendek disebabkan oleh pergerakan dekat pasaran saham yang jatuh. Biasanya saham jatuh, harga bond akan naik. Ni harga tak naik. Kita nampak untuk yen pair pun tak rally. Malahan Euro JPY ni sampai kawasan support dia dekat equal leg dan mula bounce pada semasa. Dekat equal leg, dalam area equal leg dan bounce untuk semasa. So I don't see RORO. RORO tu lain. Risk on, risk off. Saya tak nampak benda tu sekarang lah. Saya tak nampak benda tu sekarang. Sebabnya kita tak nampak biasanya antara bila kita nak katakan risk off, ini kriteria saya untuk saya katakan risk off, iaitu kepada yen dynamic. Saya akan gunakan perkataan yen dynamic. Kita tak dapat cuma katakan indeks jatuh, risk off. Itu tak dapat kali. Jadi dalam yen dynamic, kita akan ada indices jatuh. Jatuh dalam 5 wave. Dia sebahagian daripada struktur 5 wave, sama ada dalam zigzag ataupun dalam WXY, di mana dekat sini ada A, ada C. Itu adalah untuk indices. Yang kedua, kita akan ada yen dan yen pair yang jatuh dan membentuk motif. Itu adalah untuk yen dynamic. Dan kita akan ada dolar DXY yang akan buat sideway. Ini adalah kriteria dia. Dan UJ akan jatuh. Ini adalah untuk yen dynamic, di mana yen kukuh. Itu yang saya katakan sebagai risk off. Orang tak ambil risiko, orang menyimpan kepada sentimen lebih negatif. Ini kriteria yang saya gunakan. Jadi pada waktu ni kita tak nampak benda tu, di mana untuk yen pair malahan kita nampak Euro JPY naik. Sebab itu saya jangka untuk indeks ni saya tak tukar lagi. Saya melihat kepada completion untuk wave 4. Kalau anda gunakan simple punya trend line against trend line ini. So I'm waiting untuk satu correction, 1, 2 and satu lagi ke bawah sebelum dia naik balik ke atas. Okey, sekiranya ini berlaku, saya akan cari 100% kat sini. Okey, jadi kita tengah tunggu dia punya structure. Pada waktu ni tak nampak 3 wave yang jelas. Untuk US 500, ini boleh jadi flat, boleh. Tapi kalau flat, kita tak dapat nak ambil tempat dia kat mana. Macam mana rupa dia flat? Sini 3, sini 4, sini 5, sini 3, faham? Dan ini adalah A, B dan C. Ini adalah A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh jadi macam tu.
Jadi kalau itu pun kita tak dapat nak trade, kita tak tahu kat mana. Okey. Jadi apa pun, kalau dia buat 3 wave nyata kat sini, naik, turun balik, kita akan trade kepada dia. 335. Expanded flat. 3 jenis flat, expanded sebab ini adalah atas ni. Dia boleh jadi running. Kalau dia tak bawah daripada B, kalau ini 3, 3, 5 dan dia tak turun daripada 4 ni, itu boleh jadi running flat kali ya. Running dengan expanded, wave B dia atas daripada atas ni. Dan running flat dia tak melangkaui A. Kalau kita katakan ini A. Okey. Inilah untuk US 500. Kita ada untuk US 30 sama, saya sedang tunggu 3 wave. 3 wave and then I'm looking untuk long. Benda sama kalau kita ambil simple trend line pada semasa against this trend line. Okay. So anytime yang dia buat pullback, 3 wave nyata, saya akan cari long. Jadi pada waktu ni saya tak dapat nak berikan level khas dia sebab dia baru satu structure. Untuk Nasdaq sebenarnya ini something yang menarik untuk anda trade dan potensi dia pergi jauh adalah besar. Ini adalah something, bukan apa. Kalau kita tengok kepada komponen Nasdaq, contohnya kalau anda tengok kepada Apple, ni adalah pergerakan Apple. Saya tak update lagi Apple punya chart. Tetapi apa yang kita nampak kat Apple adalah ini looking untuk complete wave 2 tau. Faham tak? Ini looking to complete wave 2. Mungkin berlaku malam ni, mungkin berlaku pada malam esok. Ini looking to complete wave 2. And then before it goes higher, ini adalah apa yang saya nampak dekat Apple. Boleh tak dia buat macam ni? Lepas tu jatuh balik. Boleh? Selagi di atas ni, ini masih long. Sebab itu saya katakan untuk ni, kita masih view kita ini adalah higher high tau. Kalau anda pergi dekat time frame lebih besar, yang ini akan nampak pelik kalau kita letak dia sebagai 5 ini. Dia nampak tak kena. So it needs to go higher. Kalau anda tengok dekat time frame besar, dia tak ngam. Okey. Saya nampak ini mungkin akan extend lagi pergerakan Apple, pergerakan mana lagi? Microsoft. Inilah untuk Microsoft. Saya nampak pergerakan ni masih ada room, masih ada leg dia ke atas. Ini adalah 3, ini adalah 4 dan ini adalah 5. Saya masih nampak pergerakan masih ada room untuk dia bergerak ke atas, di mana kita sedang melakukan wave 4. Ni. Ini ni. Malam ni masih turun dan dia dijangka sampai support before it goes higher, sebelum dia naik lebih lagi. So masih ada room untuk dia ke atas. Kita tengok kepada contohnya kepada Amazon. Ini adalah wave 2. Ini pun dah dekat nak sampai dia punya support. Faham kali? Sekiranya benda-benda yang membentuk kepada, yang menyumbang banyak kepada indeks ni starting untuk move higher, kenapa tak dengan indeks kan? Jadi ini adalah wave 1 yang buat higher high tak? Saya rasa dia buat higher high kat sini, dan ini adalah satu merah tau. Ini satu merah. Jadi anda sedang tunggu 2, 3, 4, 5. Faham? Ini satu merah. Macam ni. Okay, kalau benda-benda ni dijangka, ni buat higher high
So dan sedang completekan dia 1, 2, 3, 4, 5 adalah bullish, adalah motif, dan kita sedang tunggu 1, 2, satu lagi ke bawah, and ini jumpa support. Itu bermakna untuk US 100 pun benda sama. Ya. Untuk DAX pun benda sama. It might be lower kat sini, but masih ada room untuk naik lagi ke atas. You don't short dia. You don't short dia. Ya. Sadly untuk DAX ni dia tak buat higher high. Ya. Boleh tak dia buat satu lagi ke bawah? Boleh. Dia boleh buat benda ni. Ya. Jadi kalau ini berlaku, kita punya position akan kena BE. Kalau dia buat macam ni. Kita akan enter lagi dekat sini. Ya. Kita akan enter lagi dekat sini. Ini adalah 4 dan dia tak langkau 1 kat sini. Ya. Jadi kita akan enter lagi kat situ. Okey, ini adalah untuk DAX. Kalau dia buat double, then kita enter kat bawah. Untuk Nikkei nampaknya bergerak dalam triangle. So, I'm not interested untuk nak trade dia. Triangle saya tak interested. Untuk FTSE sama. Untuk FTSE, nothing yang saya interested pada semasa. Sebab dia tak buat high-high. Itu je. Ni dah buat high-high. 3, 4. Dan sini adalah equal leg. Ya. Sekejap kita tengok. Dia dah lepas tak? 1, 2. Ini tak lepas 1618 saya rasa. Kalau tak lepas. Jadi dia pull back daripada equal leg. Jadi saya tak interested. Okay, UK 100 saya tak interested. IBEX pun sama dalam equal leg. Jadi saya tak interested. Yang untuk ni saya interested kepada US 500. Sekiranya sini buat 3 wave yang jelas. US 30 sekiranya kita nampak 3 wave yang jelas. Pada waktu ini tak nampak lagi. Jadi masih ada room untuk ke bawah. Dia masih dalam satu kampung. Untuk correction, anda tengok dia buat macam ni. 1, 2, 1, 2. Then anda trade dia. Anda tarik Fibo dia. Okey, itu adalah untuk correction. Pada waktu ni tak dapat. Tak ada apa-apa. Mungkin A ni habis sini. Boleh. A habis sini boleh. Kita tak tahu. Okey. Untuk US 100, sekiranya dia buat double. Sekiranya dia buat ke bawah. Seperti ini dan anda trade dia. Ini adalah untuk US 100. DAX, untuk DAX yang kita tunggu buat double. Sekiranya ini buat double ke bawah, then kita long. Kalau anda trade pada semasa, anda sepatutnya dah enter kat sini, letak BE. Dan apa pun anda tak buat apa kat sini. Okey. Ada soalan untuk indeks? Ada yang minta kepada saya Russell. Saya tak letakkan Russell sebab kat XM kita tak ada Russell. Jadi saya tak letakkan Russell. Okey. Kalau tak banyak sangat. Ini dah 8. Russell untuk apa ganti topik kan. Saya faham kenapa anda tengok Russell. Tapi Russell kalau anda ada peluang, ini adalah antara yang bagi siapa yang nak kumpul dividen dengan pembelian ni. Jadi kalau anda bandingkan kan, kalau anda beli US 30 dengan US 500, US 500 dividen dia lagi banyak. Sebab 500 syarikat, dia banyak kali umum dividen, 500 syarikat. Kalau anda ada akses kepada Russell 3000, Russell 2000, anda beli dia, simpan. Faham kali? Ini untuk dividen. Bagi mereka yang melabur untuk dividen. Dia ada 3,000 syarikat. Hampir tiap-tiap bulan lah, tiap hari, tiap minggu lah dia ada keluar dividen kan. Dia yang equity dalam dividen tu cuma diberi bila company tu bagi dividen. Jadi itu dia. Okey. Ini adalah untuk yen pair. Jadi kita masih memegang kepada indeks akan sampai kepada satu support dan naik selagi tak ada bukti ya di mana kita ada negatif kita ada yen punya
dynamic ataupun kita ada incomplete sequence dekat indeks. Pada waktu ini kita masih pegang kepada indeks ke atas dan yen pair adalah sideway. Jadi USD JPY ni menunjukkan yen pair adalah sideway. Sebabnya kalau kita jangka indeks ke atas, yen sepatutnya jatuh. Tetapi pada waktu ini kita nampak USD JPY belum confirm lagi. Kalau ini breakout satu, dalam 5 wave, 2 situ ada trade. Kalau dia macam ni, tak payah. Tak ada. Ada trade yen pair lain. Dan ini lebih disebabkan oleh kelemahan US dollar semasa. Okey, Euro JPY naik. So, seperti saya katakan, ini adalah dalam kawasan equal leg. Daripada equal leg kat sini. Equal leg kat sini. Equal leg kat sini. So, kita ada bounce kat situ. Kita sedang dalam wave 3. So, ini ke atas. Ini anda ada pegangnya. Bagi mereka yang trade dia daripada sini itu, ada pegangnya. Bagi mereka yang tak entry lagi, kalau anda nak trade ini, ia lebih sesuai bagi mereka yang trade intraday. 5 minit, 15 minit. Kalau dia breakout 5 wave. 5 wave, 1, 2, 3 anda long. Faham? Ini adalah dalam fraktal merah. Dalam fraktal subminuet. Ini dalam fraktal ini. Dalam fraktal ini. Saya tak tandakan selagi dia tak buat high-high. Kalau tak, orang trade setiap lekuk. Jadi kita kalau anda nak trade dia, anda tunggu ini breakout 3 wave, anda boleh long, cari dekat 5 minit. Cari entry dekat 5 minit bila dia breakout itu. Itu adalah untuk Euro JPY. GBP JPY, Euro JPY ke atas, ini dijangka melengkapkan wave 3 sebelum dia buat correction dan meneruskan pergerakan ke atas. Anda tak pergi short yen pair. Nampak? Sebab itu saya tak katakan risk off. Yen pair ke atas. AUD JPY semasa adalah sideway. Semasa adalah sideway. Jadi ini tak boleh turun bawah lagi. Kalau dia turun bawah lagi, kita terpaksa letakkan 3 macam ni. 3, 4 dan 5 kat sini. Sebabnya kalau dia turun bawah lagi, 4 kat sini cross 1, ini tak dapat jadi wave 3. Kita kena habiskan wave 3 kat sini. Okey, jadi tak ada apa-apa. Untuk AUD JPY, nothing at the moment. Untuk CAD JPY, pullback ini anda boleh trade. Tak kena. Okey, ini kali. Saya sedang tunggu CAD JPY kalau dia buat this pullback. Minyak pun nampaknya nak jatuh. So CAD JPY ada kemungkinan untuk jatuh. Dan indeks buat wave 4. Jadi anda boleh tunggu CAD JPY ini untuk long daripada sini. Jadi tunggu 3 wave jelas. Anda tarik, paling simple anda tarik kepada trend line. Anda tarik trend line, dia break trend line dan anda nampak 3 wave, anda long. Itu paling simple dia lah. Ni tempat dia. Break trend line, anda long. 3 wave. Okey. Ini kita ada high. 5 wave, 1. Kita tunggu 3 wave correction. CAD JPY. So yang kita ada CAD JPY dan Euro JPY, nampaknya Euro JPY tak sampai. Euro JPY 2, kalau dia turun lagi tadi, kita enter. So dalam ini saya keluarkan untuk Euro. Mana saya punya ni? Okey. Saya keluarkan untuk Euro JPY. Euro JPY saya keluarkan. Saya keluarkan Euro JPY. CAD JPY masih ada. Apa benda pula tadi? Okey. Itulah untuk Euro JPY. So masih ke atas. Jangan trade tak payah tengok satu-satu candle. Macam ni. Kalau anda trade dan anda nak gunakan apa yang saya letak. Tujuan saya buat yang ni bukan untuk tujuan signal tau.
Tujuan saya buat yang ni adalah untuk tujuan nak 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 bagi tahu macam mana kita apply apa yang kita cover dalam kita punya kita punya sesi ni. Jadi saya tunjukkanlah macam mana saya apply. Saya letakkan stop loss, saya letakkan limit, saya letakkan stop, saya letakkan bagaimana saya urus trading dan pengiraan lot sizing untuk untuk entry ni lah. So, kita dah risk free untuk position ni. Kita dah risk free. Kita dah ambil partial profit 50%. Dia nak buat apa kat sini, sukati dia lah. Dia pergi kat tempat TP kita, Alhamdulillah. Dia kena BE kita, nak buat macam mana. Kalau ada setup, kita enter. Itu sahaja. Ya? Itu sahaja. Kalau anda nak cuba untuk nak bimbang setiap lekuk, anda tengok benda ni. Kalau contohnya macam dua ni tadi kan, ni tadi petang tadi. Kalau dia terbentuk macam ni, dan dia turun bawah 1618 daripada sini 1618 kan 1 2 3 anda alihkan stop loss anda kepada sini. Anda alih stop loss anda kepada bawah lekuk ni. Kalau betul dia jatuh, dia akan kena BE juga. Macam tu. Kalau anda risau kepada position semasa, ini adalah wave 2 kan. Jadi kalau dia betul 3 dan 4, tahu. Itu memang saya faham. Saya tak balas. Kalau saya tunjuk mesej berapa banyak yang saya dapat, ramai orang tak percaya. The thing is, jangan pandai trade. Anda cuma ikut sistem. Kalau anda nak ubah stop loss anda dan anda nak cover profit, saya faham. Kalau ini break dan kita katakan ini seperti yang kita tandakan, alihkan stop loss anda bawah ni je. Sebabnya kalau ini betul 3, 4 tak boleh bawah 2 kan. Okey. Alihkan stop loss anda bawah 2 saja. Semalam saya letakkan benda ni. Jadi letakkan dia bawah 2. Bawah 2. Bawah 2 ni. Okey. Bila price naik beyond 1. Ni 1. Lupa saya nak update. Beyond 1, anda akan alihkan stop loss anda bawah 2 ni. Kalau anda nak, saya akan alihkan nanti. Ini breakout, letak alert dan alihkan second position anda kepada sini. Simple. Kalau anda risau pasal position ni, boleh tak dia jatuh lagi? Boleh. Sini boleh jadi flat. Ini kesemua ni boleh jadi flat. 1, 2, lepas tu jatuh ke bawah. Kita nak tengok dia breakout atas. Okey, Euro JPY. CAD JPY kalau dia buat 3 wave. Saya memang nak dia jatuh. Ikut level XM. Kalau yen pair ni dia tak jari jauh. 1 pip, 2 pip je kali. Kalau yen pair ni tak jauh. Okey. Kita lihat kepada dolar. Dolar. Belum juga dia nak naik ke atas ni. Okey. Kalau ini naik ke atas daripada semasa, kita tak dapat nak trade dia. 1, 2, kalau dia naik macam ni. Ini wave 2. Kalau anda tengok dia punya ni, kalau dia sampai, kalau ini sampai, okey, tadi. Kalau ini sampai kepada 382, anda trade. Kalau dia turun macam ni, naik balik, sampai kat sini je turun balik, itu wave 2, tapi tak cukup sifat untuk kita dagangkan. Faham tak? Saya nak 2, at least 38.2. Okey. Jadi apa yang anda tunggu adalah letakkan alert saja, tak payah tengok. Letak alert kat sini. Masalah bila kita tengok, saya pun akan buat benda sama. Kita tunggu 2 kat sini.
Price naik, turun, naik, lepas tu jatuh. Percayalah, daripada 10 kali, 6 kali kalau saya duk perhati, saya pun masuk. Saya akan short. Short daripada sini. Patutnya kita tunggu atas ni. Kalau saya duk tengok kan, saya pun akan, dia panggil tau. Mainlah. Faham? Dia panggil. Masuk ah. Kau tunggu apa? Dan tunggu atas, aku tak naik dah. Percayalah, waktu kita sell kat sini kan, waktu tu dia mencanak naik terus. Dua tak jadi, dia lengkap naik atas terus. Dia reverse terus. Berapa kali kena benda tu? Faham? Tak payah. Sistem kita tunggu 3 wave. At least 382 untuk wave 2. Keluar jurus rahsia. Itu bukan jurus rahsia. Jurus tak tidur. Faham? Kalau dia buat tu, then kita trade. Kita tengok breakout ke atas ni nanti. Kalau dia breakout ke bawah, tak ada hal. Ini cuma macam ni tau. Kalau dia breakout ke bawah, ini masih lagi wave 5. Ini wave 3. Faham tak? Ini 3. Macam ni je. Kalau dia breakout ke bawah, saya rasa saya tinggalkan macam tu. Ni dia. So, tak ada apa. Jangan breakout ni anda sell. Dia nak buat wave 2. Anda tengok dekat ni pun sama. RSI dia pun tak ada major. Tak ada benda yang besar kan. Reverse besar. Dia masih dalam satu. Dalam cousin mengazin dia. Tak ada yang deviate. Tak ada yang jauh sangat. Kita ambil kepada 4 hour pun sama. Correction semasa tak pecahkan trend line. Jadi tak ada apa-apa. Ini masih dalam satu kampung. Masih dalam satu kampung ni. So tak ada apa-apa, biar dia. Let us see apa dia nak buat dan let it shows apa intention dia. Wave 2 kita interested untuk nak short US dollar. Maksudnya anda boleh lihat kepada untuk nak long euro kat sini. Ini dah ada incomplete sequence. Kat sini. Lain daripada tu tak ada. Sini. Dia breakout ke atas. Tak ada hal. Ini 3, 4, 5. Ini 4. Okey. Itu adalah untuk euro US dollar. GBP US dollar tak ada apa-apa waktu ni. Ini dalam equal leg. So tak ada high, tak ada apa. So biarkan. Tak interested. AUD US dollar kita ada higher high. Kita ada higher high. Kalau dia buat dua ni, pilih. Anda nak trade euro US dollar, anda nak trade AUD US dollar, anda nak trade USHEF, anda nak trade NZD, anda nak trade UCAD. Cadangan saya kalau nak cari, saya lebih gemar kepada UCAD. Ini memang structure bearish. So, any 3 wave, anda cari short. Any 3 wave, anda cari short. Selagi dia tak complete. Selagi dia tak complete. Ini adalah 1, 2. Tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi. Kita memang jangka 618764 akan ada reaksi. Okey, itu adalah untuk UCAD. Jadi UCAD ni yang saya minat. Saya tak dapat bagi level tapi tunggu dia punya bounce. 3 wave saya akan kongsikan level. Sama juga NZD US dollar 3 wave ke bawah. In fact actually NZD US dollar ni clearer. Ini clear. Ini clear dan dia dah hampir 382. Satu lagi ke bawah ni. Even kalau dia buat macam ni, saya akan long dia. Macam ni. Nampak? Wave 2 382. So, kalau ini turun daripada semasa, dalam level ini kita akan cari untuk short. Faham? Untuk long. Faham? Itu adalah untuk New Zealand dollar, US dollar. Pada harga sini. Ada soalan? Kalau dia terus naik, sini 3, sini 4 dan sini 5. Faham?
Kita adjustkan ini kepada 5. 5. Ini jadi 3, 4, 5. Ataupun 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 kata. Tak cantik lah. Chart dia tak symmetrical. Tak kena je rupa chart dia. Faham apa kita tengah tunggu? Jadi kalau ini ke bawah daripada semasa, dia letakkan alert. Kalau anda tak ada trading view, gunakan anda punya MT4 ataupun MT5 tu. Lepas tu letakkan notification. Ataupun dekat investing.com. Anda boleh buat kat mana price dia yang anda nak keluar notification. Investing.com. Jadi pastikan dekat handphone anda download app sama dengan email yang sama. Jadi kalau dekat apps dia berbunyi, dekat laptop, dekat komputer anda bunyi, dekat phone anda pun bunyi. Okey, kita tunggu dia punya correction ni untuk NZD US dollar sama. NZD US dollar, untuk UCAD, ni adalah untuk UCAD, mana UCAD kita? UCAD, this move. Jadi anda sedang cari peluang untuk nak short US dollar selepas trend establish 5, 3, 5 tak complete lagi. Jadi kita jangka ini masih ke bawah. Okey. Ada soalan untuk US dollar? Tak juga trading view. Saya tak lukis semua kat trading view Galih. Tak. Trading view ni saya lukis dulu, saya tak lukis habis. Saya lukis sebab saya kongsikan chart. Saya kongsikan yang sharing ni. Lepas tu saya bagi link dia kan, semua boleh tengok. Kalau tak, saya tak guna pun trading, tak not really mustahak pada saya. Saya tak guna trading view. Saya banyak guna lain platform. Ini tak user friendly. Kalau anda lukis elliott wave kat sini, dia duduk lari-lari tau. E-signal, MetaQuote, okey. Multi layout, MT4 pun ada multi layout. MT4 pun ada multi layout. Kan, cumanya nak lukis elliott wave dia tak user friendly lah. Saya cuba lukis dekat MT4, MT5, ya Allah. Mencabarnya dia, hai. Kalau buat dekat H4 daily, tak ada masalah. Bila kita buat dekat hourly, wah, siapa yang pernah buat, mungkin anda buat 1-2 chart. Saya buat yang chart yang saya kongsikan ni 29, 32, saya pun tak ingat berapa. Hoi, dia punya sabar tu lain macam. Besok buka, semua lari. Ya Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Okey. Tu masalah dia. Dia lari balik. Kita dah penat-penat lukis, dia lari balik. Okey, kalau tak ada soalan untuk US dollar, dollar pair yang kita tengok adalah kepada ini USHF. GU ni tak ada. Kalau dia breakout, kalau ini breakout ke atas, kalau ini breakout ke atas, GU ni breakout ke atas, then only kita maksudnya macam ni 1, 2. Ini mungkin untuk ni 1, 2, dan habiskan ini. Habiskan yang ini. 4 ni anda boleh trade untuk shorter term. 4 tu anda boleh trade. Tapi untuk intraday, tapi saya tak entry yang tu. Ini. Jadi kita padam GU kat sini. AUD US dollar, NZD US dollar, UCAD, EU, USHF, semuanya ada incomplete sequence. Dulu saya pakai web trader, entry kat phone, susahnya hidup. Okey, web trader okey kali. Web trader okey, tapi nak lukis dia sakit. Nak buat technical dia bagus ni. Trading view ni dia banyak tools. Dan dia boleh share. Itu yang penting bagi saya untuk share. Yang lagi bagus, ada lagi platform lagi bagus. Okey. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada komoditi dan crosses. Gold. Saya tengah tunggu dia buat correction.
Sekiranya dia naik balik, ini masih wave 5. Okey? Ada tunggu correction. Sebab setakat ini, kalau kita lihat structure semasa, ini low dia kan. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5 dia boleh habis kat sini. Kalau dia turun 6, 7, belum 8, 9. Then 1, 2, 3. Faham? Guna SNR pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Asalkan disiplin jaga duit. Itu je. Okey. Sekali lagi saya tunjukkan. Ini adalah untuk gold. XAU US dollar. Katalah anda ambil gold low dekat sini tadi. Mana gold kita ni? XAU USD kita ambil kat sini. Okey. Okey. Daripada semasa, mana low dia? Kalau kita kata structure ini, low dia yang ini. Betul tak? Ini low dia kan? MT5, bersabar Ustaz. Saya pernah buat. Lukis 3, saya tengah lukis 3, dah lah 3 tu ambil masa. Satu dia kan. Besok, bila off MT5, esok semua lari ke tempat lain. Aduh, dah lah siap lukis dari monthly sampai kepada H1. Dah lukis semua tu. Sekali buka cat besok, semua lari ke tempat lain. Allah. Ustaz ada kedai PC. Tanyalah dia. Tiba-tiba kau ada kedai PC tuan. Saya punya laptop ni kena nak repair ni. Siapa boleh repair? Kena air ni. Okey, ini wave 1. Ini wave 2. Ini nombor 2. Ini 3. Katalah kita katakan ini 4. Ini 5. Kalau dia breakout ke atas, ini jadi 6. Ini jadi 7. 7 tu tak dapat. Anda kena tunggu 8, 9. Faham? Selagi 8 ni tak break 6. Itu ni. Anda tunggu 8, 9. Then, ini 8. Dan baru kita buat benda ni. Kerja error. Sabar, Fian. Sabar. Faham? Faham tak? Macam mana nak kira? Tak payah buat alien wave. Anda kira benda ni je. Anda nampak kat mana dia start. Sekali lagi saya tunjukkan. Macam ni je. Anda nak tahu kan? Anda nampak struktur ini, dia mula daripada sini. Ini tempat dia. Struktur ini. Struktur yang ini. Yang ini. Ini tempat dia start. Ini ground zero dia. Ini ground zero dia. Jadi, naik paling high sekali. Ini 1. Low sekali 2. Lepas tu katalah kita tengok ni 3. Ini 4. Katalah anda nak ambil kecil-kecil. 5. Ini 6. Tiba-tiba dia naik terus. Kalau dia tak naik, kalau dia buat macam ni, 5, 1, 2, 3. Jadi kalau itu berlaku, kita ada higher high, breakout 5, anda long daripada sini. Faham? Anda long di situ. Tak kira lah anda buat apa pun. Anda long di situ. Kawan saya ada kat Damansara kalau nak repair. Dia buat house to house tak? Air jatuh, air aircon. Mandi saya punya laptop ni. Kalau dia boleh datang kat rumah, saya bayar untuk dia datang ke rumah. Kalau Damansara lagi senang lah. Kontak saya nanti Ustaz. Kontak saya lepas ni. Okey, kalau dia datang, boleh datang buat house service, datang, dia buka, tengok apa rosak. Tu lebih bagus lah. Kalau kata tak dapat, dia kena bawa balik, dan dia bawa balik lah. Okey, kontak saya lepas ni. Thank you. Okey, nampak benda ni?
Faham tak maksud saya? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita jangkakan satu cycle. Dan sini cycle ni 5 wave yang break out. Ini anda boleh long kepada sini. Itu adalah untuk goal. Itu yang kita tengah tunggu kat sini. Kalau dia turun ke bawah. Kalau dia naik lagi ke atas. Sama juga kalau dia naik ke atas. Ini yang anda nak apply apa yang anda dah belajar sebelum ni. Kalau dia naik ke atas, ini 1. Tak pula. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Lepas tu dia naik balik. Kalau dia naik balik, ini 6. Ini 7. Boleh tak dia jatuh? Ada. Dia orang boleh kalau saya nak minta. Tapi lambat. Bila nak buat? Saya lebih selesa guna barang saya. Kalau 7, tak boleh. Dia kena 8, 9. 8, 9. Baru dia buat 1, 2, 3. Itu kita long juga. Selagi ini incomplete. Faham tak benda ni? Sebab tu saya duk kata tak payah buat Elliott wave. Anda kira benda tu ke. Anda kira lekuk dia je. Ada incomplete sequence, ada trade. Ada incomplete sequence, ada trade. Tak tahu juga, anda pergi tengok chart saya. Kat mana ada incomplete sequence. Tarikkan tempat yang ada hijau ni. Yang ada line-line. Mana lagi nak cari benda macam ni? Okey. Silver pun sama. So, sekiranya dia buat 3 wave, ini wave 2. Anda long daripada sini. Jadi, anda letakkan alert kat bawah ni. Letakkan alert. Dia turun. Kalau dia turun macam ni, ini 5. 1, 2, 3. Turun lagi, kita long daripada sini. Okey. Itu adalah untuk silver. Gold pun sama. Pilih salah satu lah. Gold ataupun silver. Jangan trade dua-dua. Minyak tak ada. Minyak anda tak buat apa. Minyak kalau dia buat high satu lagi, dan kita consider. Dan kalau dia break higher high, then kita consider. Kalau tak, saya tak interested kepada dia. Okey, copper pun naik ke atas. Dan kita ada untuk Euro AUD. Euro AUD kalau dia buat, kalau nampak ni tak nampak. Konektor dia tak jelas. Ni konektor dia tak jelas. Ini tempat konektor dia semasa. Tapi kalau kita ambil konektor semasa, 100% dia atas daripada invalidation. Jadi, ideally, dia jatuh dahulu. Faham tak? Saya nak dia jatuh dahulu macam ni. Then, kalau sini konektor, anda trade daripada sini untuk short. Untuk sini. Untuk short. Faham tak? Ini. Then anda short dia. Dan anda nak tengok bahawa 123.6 dia berada di bawah 2 ni. Okey, yang ni. Jadi saya nak yang lebih deep sikit correction, deep sikit. Macam ni. Dan barulah entry kita kali. Dan 123.6 tak sampai 2. Faham? Dan anda trade kat sini. Kalau ini berlaku. Only trade dia kalau ini berlaku. Untuk short. Untuk short. Jangan long lah pula. Sebab ini ada incomplete sequence. 1, 2, 1, 2. Okey. Itu adalah untuk apa tadi? Euro AUD. Euro GBP. Euro GBP tak ada apa-apa. Nothing. Ini mungkin wave 5. Dan kita sedang buat wave 4. Tak ada apa-apa. Tak interested. Not interested pada level semasa. Tak interested pada level semasa. Kalau anda nampak saya duk lukis sengit-sengit tu, saya tak kira lah tu. Sebab dia tak ada apa-apa. Jangan masuk lekuk-lekuk tu semua. Tolong jangan masuk lekuk-lekuk tu semua. GBP AUD ini bukan lower low. Ini bukan lower low. Jadi dua ni kita tak dapat nak trade. Okey. Sama juga dengan GBP NZD. Sini bukan lower low.
kita sedang tunggu kepada satu flat, jadi kita tak trade dia. Kalau ini breakout 1, bukan breakout B, breakout 1, 3 wave, anda boleh short. Bukan breakout B, breakout 1. 3 wave, anda boleh short. Belum sekarang. Okey. Ada soalan khusus? Anything? Yang kita nak tunggu sekarang adalah ini US 500, US 30, CAT JPY. CAT JPY itu something yang nyata lah, yang jelas dia punya setup. Kalau ada trade CAT JPY, anda tak trade UCAT. Jadi saya letakkan kat sini same as CAT JPY. Jadi anda pilih salah satu. Kalau anda nak trade dollar pair, anda trade USD CAT. Kalau anda nak trade yen pair, anda trade CAT JPY. Tapi anda tak trade dua-dua. Kalau anda nak trade satu yen pair, satu dollar pair, anda trade CAT JPY, anda trade euro US dollar ke, AUD US dollar ke, NZD US dollar lah yang juga nyata. Faham? Kalau tak, anda sedang trade benda sama. Itu banyak kali tunjuk kan. Kalau tak, anda sedang lawan diri sendiri. Itu yang lagi best. Dia masuk dua-dua. CAT JPY bukan lawan diri sendiri, dia masuk benda yang sama. JPY kan, lepas tu dia masuk USD CAT. Kita ambil CAT US dollar. Dia sedang trade benda sama. Lepas tu dia layan perasaan dia sendiri. Faham? Lepas tu dia layan perasaan, jiwa raga dia. Itu tak tahan tu. Dia kena stop loss, dua-dua kena stop loss. Dah. Okey. Ini benda ini anda sedang lawan perasaan anda sendiri. Kalau anda trade dua-dua kena stop loss, dua sama. Of course dia tak sama satu-satu. Dia takkan satu-satu sama turun naik. Tak. Tapi anda tengoklah structure dia. Ni yang kita kata nikmat Tuhan mana yang kita nak dustakan kan. Faham? Anda tengok structure dia. Structure dia sama. Kita nak, kalau anda trade benda ni, kalau ini kena stop loss, ini 90% kena stop loss juga. Faham? Kalau dia dah berubah, kalau ini dah berubah, 90% ini pun akan berubah. Anda masuk dua-dua. Dua-dua lah kena. Faham Jangan masuk dua-dua. Pilih salah satu. Demam kan? Okey, pilih salah satu. Jadi kalau anda dah trade CAT JPY, anda boleh pilih pair lain. NZD ke, AUD ke. Okey. Pernah fikir tak benda-benda macam ni? Saya, yang ingat tak kita share ini dahulu kan? Ingat tak kita share benda ni dahulu? Galih, ingat tak benda ni? Apa? Ni. Saya ingat lagi bila saya tunjuk benda ni kan. Lepas tu ada hamba Allah ni lah. Mesej saya kat tepi. Patutlah. Apa yang patutlah. Tiba-tiba saya tak kenal nombor, tak ada. Patutlah. Maaf, saya tadi ikut Encik punya webinar. Itu cerita webinar 2 tahun lepas. Barulah saya faham kenapalah saya buat lain. Euro GBP dengan GBP Chef kan. Kita tunjuk benda ni dulu, ingat tak? Kita tunjuk benda ni dahulu kan. Ni. Ingat tak benda ni? Yang kita cerita dulu kan. Dia tengah lawan diri sendiri. Aduh, sedih. Satu dia pergi long. Satu dia pergi long. Dua-dua dia long. Anda sedang hedging diri sendiri, faham tak? Euro GBP anda long. GBP Chef anda long. Anda sedang hedging. Position sizing dah betul. Dia jadi kosong lah. Gerak je jadi kosong. Tak ke mana. Faham? Anda sedang lawan diri sendiri. Dia tak satu-satu pip. Tapi of course kurang lah jadi je. Jangan buat benda-benda macam ni. Ini memang mirror. Ini memang cermin. Of course dia tak satu-satu.
Tetapi struktur dia sama. Sebab itu tadi CAD JPY dengan USD CAD anda tak masuk dua-dua. Jangan buat hal. Faham? Bukan Rosdi. Tersedak Rosdi. Rosdi tengah kerja. Jangan buat hal. Ada yang masuk euro US dollar, euro JPY, satu long, satu short. Takkan lawan dia hedging. Dia lawan diri sendiri. Aduh, macam-macam. Okey. Mana tadi? Kita kat kat JPY, jadi dollar pair U-Chef pun sama sebenarnya. U-Chef ni adalah untuk U-Chef. Saya lupa cerita U-Chef. U-Chef kita dah nampak 5 wave. Ni U-Chef Nampak? Sini 5 wave. 5 wave 1 2 3 4 5. 1 2 3, anda tengok 1 2 3 naik lagi. Dan anda boleh short untuk U-Chef. Thank you Ustaz. Okey, ini adalah untuk U-Chef. Jadi kalau dia buat 3 wave, anda boleh short Ini wave 1. Satu merah, ini 2. Okey, itu adalah untuk U-Chef. Lain samalah. Okey, siapa yang tadi duk message saya dan tutup Euro JPY, sayang. Ada alih kat sini je. Alih kat bawah tu je. Kalau dia breakout ini, anda alihkan kat sini. Okey, belum lagi. Biar dia buat kerja dia. Okey, percaya kepada sistem, ikut saja. Jangan tamak. Tak ada cerita bimbang-bimbang entry, anda dah jaga duit. Kalau anda bab tak jaga duit, itulah yang kita bimbang. Tiba-tiba untung banyak sangat. Oh, saya trade, saya dah untung banyak tu. Simple je. Orang patutnya akaun anda risikokan $10 kat situ, anda risikokan $100. Sekarang ni tengah profit $1,000. Kali ni nasib baik. Kalau dia yang tak betul tu, yang bukan tak betul, market tak berjalan sama seperti yang kita jangkakan, habis duit. Tak ada, jangan trade macam tu. Dia slow, steady, relax. Dan anda kalau nak buat boleh, tapi anda dah untung. Anda ambil some bahagian untuk buat benda tu. Jadi kalau anda masuk EJ satu lot kat sini, anda ada account lain yang anda boleh masuk 5 lot. Ni sini. Tapi duit tu margin untuk yang itu sahaja. Duit untung contohnya. Entahlah. Kalau anda nak buat benda tu. Kalau anda dah mampu, anda boleh buat benda tu. Kalau belum ada, jangan. Itu je. Okey? Jangan pula satu account buy, satu account sell. Itu hedging. Itu tak boleh. Dekat XM, hedging inter-account tak boleh. Anda nak hedging sama account boleh. Maksudnya dalam satu nombor account boleh. Nombor account ini. Lepas tu ada buy satu. Lepas tu ada lock dia dengan hedging. Itu boleh. Tapi dua account berbeza. Satu buy, satu sell tak boleh. Bonus anda boleh ditarik dan lain-lain tindakan boleh diambil kepada anda. Ada sebab dia. Okey, ini adalah untuk Euro JPY. Maksudnya Euro JPY ni kalau breakout, ini anda boleh entry wave 2. Okey. CAD JPY pun sama. Lain daripada tu, Euro AUD ni tak tahulah dia dapat ke tak. Euro AUD ni kalau dia buat yang dalam tadi, ingat Euro AUD dia kena buat correction dalam. Ini adalah ini adalah A merah, B merah, C merah. Okey, ini adalah untuk Euro AUD. Jadi only dalam keadaan ini anda trade dia. Ya, tahu. Only dalam
tahu tak kenapa tak boleh kali? Sini saya terangkan kenapa tak boleh. Ia disadvantage kepada broker, terutamanya broker yang memberikan leverage tinggi dan anda ada kredit. Anda buy kat sini, anda sell kat akaun ni. Kenapa dia tak boleh? Ada orang tanya kenapa tak boleh. Akaun saya sekati saya lah. Okey. Bila anda menggunakan dua akaun berbeza, anda ambil leverage 888. Modal anda $10. Anda boleh pegang 880 unit. Okey. Sini pula sama juga 8888. Maksudnya 8 lot lah micro, dan anda full margin. Full margin. Anda loss kat sini. Anda loss. Okey. Di mana losses anda mungkin negatif. Yang ini. Anda win kat sini. Di mana winners anda adalah positif lah. Okey. Siapa yang tampung loss ni? Broker. Okey. Even kalau dia B-book, balance dia akan affected by ini. Balance B-book punya balance akan affected by ni. Sebab itu anda tak boleh untuk inter account. Dalam satu account anda tak dapat buat benda tu sebab leverage dan margin dikira sebagai satu. Sebab itu anda boleh buy and sell instrumen sama dalam satu account sebab margin anda dikira sebagai satu. Antara account tak boleh. Itu sebab dia. Kalau anda account anda bukan B-book, A-book account dan masuk kepada ECN. Dan sini anda ambil leverage tinggi dan market bergerak laju. Negatif ni siapa bayar? Boleh terjun broker tu kalau dia negatif banyak. Kita tak pergi simpan margin. Tu sebab dia. Itu adalah bukannya untuk melindungi anda saja. Dia untuk melindungi broker. Itu praktis yang tak ethical lah kepada broker. Tu sebab dia. Okey, jadi ini saya save. Anda ambil dekat ni, dekat Discord sebentar lagi. Ambil kat sana dan download dekat sana. Chat pun semua dekat sana. Okey, kejap Saya save dahulu. Okey, download dekat sana lepas ni. Itu saja untuk kita punya sesi pada petang ni. Buat benda berulang, buat benda biasa. Hari-hari kita cerita yang sama kan. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah berjumpa lagi pada esok hari. Rosan, nanti bagi tahu saya, inform